Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan tebuan. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Ikan tebuan, atau dikenali sebagai bumblebee goby dalam pasaran ikan hiasan, adalah antara jenis ikan goby yang kecil di dunia. Ia digelar sebagai ikan tebuan kerana warnanya dan coraknya yang mirip seperti warna tebuan. Ikan tebuan adalah spesies ikan yang boleh ditemui di dua jenis perairan, iaitu air tawar dan air payau. Namun populasinya tidaklah besar di perairan, boleh dikatakan populasinya agak kecil di sesuatu kawasan. Yang Siti tahu setakat ini, di Malaysia ada 4 spesies ikan tebuan. Mari kita kenali setiap spesies. Brachygobius doriae. Spesies ini kemungkinan wujud di seluruh Malaysia. Ia boleh ditemui di kawasan paya dan anak sungai air tawar hinggalah ke kawasan paya bakau. Spesies ini agak popular sebagai ikan hiasan. Ia turut ada ditemui dijual di dalam pasaran ikan hiasan. Ia adalah spesies ikan tebuan yang paling besar di Malaysia kerana ia boleh membesar sehingga 1.3 inci. Namun ada sesetengah catatan pula mengatakan ia boleh membesar sehingga 1.7 inci. Brachygobius sabanus. Di Malaysia, taburan spesies ini juga agak meluas. Ia wujud di kebanyakan negeri. Ia juga boleh ditemui di paya dan anak sungai air tawar sehinggalah ke paya bakau. Ia antara spesies yang ada ditemui dijual dalam pasaran ikan hiasan. Mengikut rekod, spesies ini boleh membesar sehingga 1 inci. Brachygobius xanthomelas. Di Malaysia, kemungkinan ia hanya wujud di semenanjung saja. Spesies ini lebih banyak ditemui di perairan air tawar berbanding air payau, seperti di paya dan anak sungai air tawar. Mengikut rekod, spesies ini hanya boleh membesar sehingga 0.8 inci. Brachygobius cabiliensis. Di Malaysia, taburannya agak meluas dan boleh ditemui di kebanyakan negeri. Ia boleh ditemui di paya dan anak sungai air tawar, dan turut ditemui di kawasan paya bakau. Ini adalah spesies ikan tebuan yang paling kecil di Malaysia, kerana ia hanya boleh membesar sehingga 0.7 inci saja. Itulah kesemua spesies ikan tebuan di Malaysia yang diketahui setakat ini. Jika dilihat sekali imbas, semuanya kelihatan seakan sama, tapi sebenarnya ada perbezaan kecil pada setiap spesies. Antara identiti Brachygobius doriae ialah pada sirip dorsalnya. Sirip dorsalnya berwarna hitam sepenuhnya, sama ada di pangkal atau secara keseluruhan. Identiti Brachygobius sabanus juga boleh dirujuk pada sirip dorsalnya, kerana sirip dorsalnya tidak sepenuhnya berwarna hitam. Warna hitam tersebut hanya meliputi sebahagian siripnya, dan sebahagian lagi akan kelihatan jernih tanpa sebarang warna. Jika mengikut bilangan kepingan sirip dorsalnya, 2 atau 3 kepingan tiada warna dan jernih. Identiti Brachygobius cabiliensis pula boleh dikenali melalui kepalanya. Kerana kepalanya tidak diliputi warna hitam seperti spesies yang lain. Identiti Brachygobius xanthomelas pula dirujuk pada pangkal atau bahagian bawah kedua-dua sirip dorsalnya, kerana warna kuning di badannya meliputi sehingga ke pangkal atau bahagian bawah sirip dorsalnya. Harap penerangan ini jelas tahu. Ikan tebuan adalah sejenis ikan karnivor. Ia hanya memakan benda hidup seperti cacing, kutu air, serangga, udang kecil, dan sebagainya. Dari sudut ekologi, ia berperanan untuk mengawal populasi hidupan bersaiz kecil seperti yang dinyatakan tadi. Jantina ikan tebuan agak mudah untuk dibezakan, kerana boleh berpandukan warnanya. Ikan tebuan jantan biasanya berwarna oranye, dan ikan tebuan betina pula berwarna kuning. Selepas persenyawaan, ikan tebuan betina selalunya akan melepaskan telur di permukaan keras yang terlindung dari ancaman.
Kemudian ikan tebuan jantan akan melindungi telur-telur tersebut dari ancaman sehinggalah telur tersebut menetas. Ikan tebuan juga boleh dibiarkan di dalam kurungan secara semula jadi. Ramai akuaris yang telah berjaya membiarkannya di dalam tank secara semula jadi. Untuk pelihara ikan tebuan tidaklah sukar, selagi air tank menepati kesesuaiannya dari sudut pH, suhu, dan sebagainya. Spesies yang ditangkap di air payau mungkin perlu diserasikan dengan air tawar secara berperingkat, kerana air payau masih memiliki kadar kemasinan yang rendah jika dibandingkan dengan air tawar yang hampir tiada kadar kemasinan. Cuma dari sudut pemakanan, ia perlu diberikan makanan hidup, atau sekurangnya kiup cacing kering. Ikan tebuan boleh dipelihara secara bercampur dengan ikan lain kerana ia tidak akan mengganggu ikan lain. Cuma ia perlu dicampurkan dengan ikan yang sama saiz atau tidak terlalu besar darinya. Itu saja yang dapat dikongsikan tentang ikan tebuan. Semoga populasinya masih terpelihara di negara kita, kerana boleh dikatakan ia telah kehilangan banyak habitat akibat dari aktiviti penambakan di kawasan paya untuk pembangunan atau ladang dan juga kesan dari pencemaran. Selain itu, ia juga diancam oleh kemunculan ikan pendatang seperti ikan bandaraya dan beberapa spesies ikan siklid seperti ikan tilapia, kerana ikan pendatang jenis begini gemar memakan telurnya. Jadi, jagalah sebaiknya sisa sumber alam yang masih ada di negara kita. Kemajuan itu perlu untuk kelangsungan hidup manusia, tapi haruslah selari dengan pemuliharaan alam semula jadi, dan janganlah lepaskan lagi ikan asing. Sekian, dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum, dan salam sejahtera. Audio Jungle.